Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puan Suhaliza. Sebelum kita bermula, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Saya perkenalkan diri saya dahulu. Untuk kelas kita yang pertama, nama saya Puan Suhaliza binti Muhammad Hassan. Saya akan mengajar awak sejarah. Baik, sejarah ini adalah mata pelajaran yang bukan baru kepada awak. Awak dah belajar daripada sekolah rendah sehinggalah sekarang sekolah menengah. Ini kita punya sesi yang pertama. Jadi sejarah ini subjek yang sangat penting. Baik, kenapa penting? Okey, awak ada dua peringkat di sekolah menengah. Peringkat menengah rendah, peringkat menengah atas. Peringkat menengah rendah, awak belajar sejarah. Dan awak akan memahami format-format peperiksaan sejarah. Bagaimana peperiksaan dia. Lepas itu, awak akan masuk satu lagi peringkat, iaitu peringkat menengah atas. 2 tahun, tingkatan 4, tingkatan 5. Dan masa inilah baru awak lihat sejarah itu sebagai subjek yang sebenarnya sangat penting. Baik, kenapa sangat penting? Di dalam menengah rendah, awak belajar sejarah. Awak akan menduduki peperiksaan, awak akan membuat kerja khusus. Nanti kita akan belajar cara-cara nak buat kerja khusus. Tapi bila awak masuk ke menengah atas tingkatan 4, 5, awak akan menduduki peperiksaan SPM dan masa itu awak akan nampak sejarah adalah subjek yang wajib lulus. Dan implikasinya jika awak gagal, awak tidak akan mendapat sijil SPM. Itu implikasinya. Jadi macam mana pun sejarah ini awak perlu suka. Ya, awak perlu cinta sejarah. Itu yang pertama. Baik. Untuk sesi kita sekarang ni kita menggunakan rakaman video. Baik, kenapa video? Kenapa kita tak buat Google Meet? Kenapa kita tak gunakan Zoom? Okey, ini adalah pengalaman saya kita bermula dengan PDPR ni pada tahun lepas, ya. Jadi bila saya bermula dengan PDPR ni, kita akan nampak ibu bapa, pelajar ada banyak kekangan. Okey, bila kita buat kelas melalui Google Meet, ada pelajar kata, "Cikgu, saya tak dapat masuk kerana telefon ada pada mak ayah. Mak ayah saya bekerja." Jadi apa kita nak buat? Pelajar dah tertinggal. Takkan kita nak biar, kita mesti ajar. Jadi saya kasih awak video, awak boleh tonton bila-bila masa. Okey, mak ayah awak bekerja, sekarang tak boleh tengok. Tak apa, malam nanti mak ayah balik tengok. Baik, boleh ke awak ponteng video saya? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dalam video saya akan kasih progres apa kerja yang awak perlu buat. Kena hantar tak? Wajib hantar. Ya, wajib hantar. Saya akan semak kerja awak. Saya akan susun bila awak nak kena hantar. Dia ada 2 cara, ya. Satu, saya akan buat secara semakan kendiri. Yang kedua, saya akan buat semakan oleh saya. Kendiri maknanya awak semak. Saya akan guide melalui video, awak semak sendiri. Semakan oleh saya, awak akan hantar buku ke sekolah bila saya akan tetapkan. Jadinya awak akan ikut dia punya langkah. Selagi awak tonton video saya, selagi awak ikut saya punya flow, awak tak akan tertinggal. Baik. Itu pembukaan kita, ya. So, saya tak kenal muka awak, awak je kenal muka saya, tapi kita akan berkenalan nanti. Ya, kita akan berkenalan nanti, kita akan cuba cari masa bila awak dan saya semuanya dapat sama-sama ber-Google Meet. Masa tu saya nak tengok kecantikan wajah awak. Ya, yang lelaki handsome, yang perempuannya cantik-cantik belaka. Saya nak tengok. Okey. Sekarang saya dah kasih pada awak, ya, link buku teks tingkatan 1. Harap-harap semua dah download. Okey, kalau awak rasa mak ayah awak mampu, awak nak beli buku teks secara fizikal begini, terbaik. Ya, itu terbaik. Sebab awak akan guna dia. Tapi katakan masalah keuangan, kita tak tahu, ya. Cikgu tak ada paksa. Okey, ada masalah keuangan. Awak nak guna Google textbook online.
ada masalah juga. Cuma awak tak dapat nak pegang-pegang. Ya. Okey, ini buku teks ya, buku teks sejarah tingkatan 1 yang memang akan digunakan di sekolah. Saya pun tak pasti bila mungkin awak akan dapat datang ke sekolah untuk mengambil buku teks. Itu tak pasti lagi. Ya, dengan keadaan COVID-19 negara sekarang, saya rasa mungkin tak mengizinkan lagi. Mungkin akan dapat datang ambil, kan? Baik. Ini buku sejarah tingkatan 1. Inilah rupanya. Ada berapa tajuk dalam ni ya? Ada berapa tajuk? Bukunya nipis je ya. Nipis je. Nipis je. Jadi awak akan gembira belajar. Jangan risau. Dalamnya pun cantik berwarna-warni. Gitu. Ya, dengan gambar tokoh-tokoh yang kalau lelakinya handsome, kalau yang perempuannya memang cantik, beautiful. Jangan risau. Baik. Ada berapa bab? Ada 8 bab. Okey, 8 bab. Mungkin tak nampak, tak apa, nanti tengok buku teks online. Okey, 8 bab. 8 bab ni, bab yang pertama, mengenali sejarah. Kita nak kenal sejarah. Apa sejarah tu? Seronok ke sejarah? Seronok. Seronok. Nanti awak akan tengok, seronok. Siapa dah belajar sejarah, dia akan gila kat sejarah. Nanti awak akan baca nanti ni. Bila awak dah seronok nanti, buku ni jadi macam novel. Memang seronok. Okey. Yang kedua, perlu dapatkan apa? Ini. Buku Conquer Modul Aktiviti PT3 Sejarah. Ingat, sejarah. Sejarah. Nak dapatkan mana? Koperasi sekolah lah. Kalau awak dah beli buku daripada koperasi, awak dah dapat dah buku ni, sejarah. Ya. Boleh buku-buku. Yang ini memang buku fizikal ya. Awak boleh buka-buka, tengok-tengok. Okey, cantik bukunya ya. Menarik dengan gambar-gambar di dalamnya. Memang sesuai untuk pelajar tingkatan 1 untuk menaikkan minat awak bersejarah. Sangat sesuai, sangat bagus buku dia. Kemudian buku macam ni Okey. Ini saya sebenarnya buku sekolah kita saya tak ada di rumah. Saya pinjam buku anak saya sekejap. Saya cuma nak buat contoh buku panjang macam ni. Kita akan gunakan ni. Baik. Apa yang kita nak buat dalam buku ni? Yang pertama, buat nota. Yang kedua, jika saya rasa ada soalan-soalan tambahan, saya akan kasih di sini. Jadi, bila awak ikut kelas saya, awak akan buat nota. Saya akan kasih langkah dia satu demi satu. Okey? Apa nak buat muka surat pertama? Apa nak buat muka surat kedua? Kalau awak ikut video saya, awak akan dapat. Jadi, jangan cuba-cuba buka video saya 2 minit, cabut lagi. Jangan. Nanti awak tak dapat step dia. Bila saya semak, awak susah. Ya, kita nak sama-sama senang. Ya, awak seronok, saya lagi seronok. Ya, awak siap kerja, saya gembira. Awak tak siap, awak susah hati. Okey. Baik, sekarang kita nak tengok apakah dia format sejarah PT3. Okey, saya tulis kat kertas ni. Awak semua kalau ada kertas di sebelah awak, tolong keluarkan dan tulis. Baik, saya tak nak guna lagi whiteboard saya ni. Saya nak tengok kecekapan awak menulis. Nanti saya akan tulis. Baik. Ujian bertulis sejarah bagi PT3, pentaksiran tingkatan 3. Okey, walaupun awak di tingkatan 1, kita panggil PT3. Ya, tak pernah lagi dengar PT1, PT2. Dia mesti PT3. Tak pernah. Jangan nak cuba-cuba cipta yang baru. Baik. Ujian bertulis sejarah ni ada berapa bahagian? 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okey, bahagian A. Ada berapa soalan? 20 soalan. Apa nama soalan tu? Soalan OAP. Apa OAP? Objektif Aneka Pilihan. 20 soalan, 20 markah. Jadi satu soalan, 1 markah. Okey, kita tengok bahagian yang kedua, bahagian B. Okey, bahagian B, ada berapa soalan? Ada 4 soalan subjektif. Berapa jumlah markah? 4 juga. Jadi, sumbangan markah ialah 1 soalan 10 markah. 4 soalan 40 markah. Okey? Bahagian yang ketiga, bahagian C. Okey, bahagian C ni soalan apa? Soalan subjektif juga. Tapi, apa bezanya? Bahagian B subjektif dia pendek. Bahagian C ni soalan subjektif dia lebih panjang. Baik. Bahagian B soalan subjektif 4. Bahagian C soalan subjektif apa? 4 juga. Tapi apa beza dia? Soalan bahagian B 4 subjektif, jawab 40 markah. Bahagian C 4 soalan subjektif, tapi nak jawab berapa? 2 sahaja. Jumlah markah berapa? Jumlah markah tetap 40. Jadi satu soalan berapa sumbangannya?
20 markah. Bila awak total semua, campur semua, dapat berapa markah? 100 markah. 100 markah. Baik, dengar baik-baik. 100 markah, adakah peratusannya 100%? Jawapannya tidak. Dengar baik-baik. 100 markah ujian bertulis. Tapi bila kita peratuskan, peratusannya hanyalah 80%. Okey, 80%. Baik. Jadi katakanlah ujian bertulis awak dapat 100%. Memang handal. Kan awak pandai? Budak pandai memang 100. Macam awak semua ni budak pandai. Tu sebab awak Kak Syed Ahmad kan? Okey, so 100 markah, dapat 100 markah, awak dapat 80% je tu 80% je. Belum 100% lagi. Baru 80. Lagi 20% nak ambil kat mana? Ini kena tahu. 20% ni adalah kerja yang awak akan buat sepanjang tahun biasanya. Okey, tapi sekarang kita tak mula lagi. Kita tak mula lagi. Sebab lebih baik buat secara bersemuka. Tapi ditakdirkan Tuhan, cuti ni panjang sangat COVID-19 ni, terpaksalah kita bermula daripada rumah. Tapi kita cubalah. Okey, kalau boleh kita cuba untuk mulakan di sekolah. Baik, 20% ni daripada mana datangnya? 20% ini datangnya daripada kerja khusus. Awak pernah dengar kerja khusus kan? Ada masa sekolah rendah kata buat folio lah, buku scrap. Ada lebih kurang begitulah. Tapi ada beza dia lah. Taklah semudah sekolah rendah tu. Dia tak semudah tu. Baik. Jumlah markah untuk kerja khusus 100%. Memang 100% juga. Tapi kita akan jadikan dia kepada 20%. 100 markah. Minta maaf. 100 markah tapi hanya 20%. Okey. Jadi katakanlah periksa bertulis. Awak dapat 100 markah. Okey. Kerja khusus 100 markah lagi. Memang handal. Kita kan pandai. Okey, tambah dua-dua akan dapat 200 markah. 200 markah ini adalah 100%. Itu cara dia. Okey, ada masalah tak? Ada masalah tak? Kalau ada masalah, awak tulis di ruangan komen. Ataupun kalau ada masalah, awak boleh masukkan dalam kita punya grup. Tanya saya. Okey, tanya saya. Jangan tak faham pergi tanya mak ayah, jangan. Tanya cikgu dulu. Tanya cikgu dulu. Kita kan boleh apa orang kata sentiasa berkomunikasi. Kita ada komunikasi dua hala, ada WhatsApp, tanya. Tanya. Tanya di situ, saya akan jawab. Baik. Kalau ada masalah, tanya. Okey, itu yang pertama. Okey, sekarang ini apa yang kita nak belajar hari ini? Okey. Hari ini kita akan mengenali sejarah. Okey, mengenali sejarah. Itu perkara pertama yang kita nak buat ni, kita nak kenal sejarah. Sebab pepatah Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Ni dia nak kita nak bercinta dengan sejarah. Semua awak nanti akan cintai sejarah macam saya. Memang sangat sayang sejarah. Jiwa saya sejarah ni. Baik. Kejap kita berhenti. Baik. Sekarang kita akan sambung semula apa yang kita telah pelajari tadi. Baik, sesi pertama tadi saya terangkan dahulu kepada awak apakah dia format. Format sejarah PT3. Macam mana cara nak apa soalan yang akan keluar. Maksud saya macam mana format soalan yang keluar, apa yang awak akan buat. Itu yang pertama awak kena buat. Okey, sekarang kita nak masuk sesi yang kedua. Kita akan masuk ke dalam mengenali sejarah. Apa yang kita nak tahu? Baik, sebelum saya sambung lagi. Saya ada satu soalan nak tanya kepada awak semua. Bila awak dengar perkataan sejarah, apa perkara yang terlintas dalam kepala awak? Sejarah, apa yang berlaku sekarang ke? Atau sejarah ni apa yang telah berlaku dahulu ke? Ataupun sejarah ni apa yang berlaku pada masa hadapan? Sejarah, apa sejarah? Cuba cerita. Jadi 3 kemungkinan jawapannya. Apa yang berlaku sekarang, apa yang dah berlaku dahulu, ataupun apa yang akan berlaku pada masa depan. Yang mana satu sejarah? Baik. Saya rasa semua orang tahu. Sejarah menggambarkan ataupun memberi erti perkara yang telah berlaku pada masa silam. Perkara yang sudah lepas. Jadi susah ke sejarah ni? Senanglah. Senanglah.
Sebab bendanya dah berlaku. Kita cuma nak tengok je apa yang dah berlaku. Dan lepas kita tengok apa yang berlaku, apa kita nak buat? Kita ambil pengajaran. Itulah dia sejarah. Dan itulah kepentingan sejarah. Kenapa kita nak melihat apa yang berlaku? Kerana kita nak pelajari. Dan kita nak pastikan kesilapan yang telah berlaku kita tak ulang. Dan benda-benda baik yang telah berlaku kita ulang balik, ya. Kita buat lagi supaya menjadi lebih baik. Itulah sejarah. Jadi siapa yang belajar sejarah, siapa yang menghayati sejarah, orang itu akan dapat memperbaiki diri. Itu sejarah. Baik. Sekarang kita nak masuk ke dalam sejarah. Ini saya nak tunjukkan buku tulis sejarah, ya, buku tulis sejarah. Buku tulis ni macam ni. Baik. Muka surat yang pertama, helaian pertama ini saya tak nak awak tulis. Ya, saya tak nak awak tulis apa-apa. Kerana bahagian ini akan menjadi indeks. Apa dia indeks? Yang ini saya nak awak buat 2 garisan. Macam mana nak buat 2 garisan? Saya tunjuk So awak semua akan buat di buku masing-masing lepas ni. Okey. Mula-mula buatkan satu garisan yang sebesar ni je. Lebih kurang besar satu pembaris. Itu garisan pertama. Garisan yang kedua pula, awak akan buat juga lebih kurang besar satu pembaris juga di sini. Okey, 1, 2. Baik. Kolom yang pertama, ruangan yang pertama ini nak tulis apa? Atas ni tulis tarikh. Okey, tulis tarikh. Kolom terakhir dekat sini awak tulis apa? Tanda tangan guru. Jelas Tarikh, tanda tangan guru. Jadi tengah-tengah nak tulis apa? Tengah-tengah ni adalah perkara. Apa yang kita belajar. Jadi hari ini, untuk hari ini, saya nak awak tulis tarikh hari ini ialah 25 hari bulan 1 2021. Ataupun 25.01.21. Cukup. Baik. Kat tengah-tengah ni tajuk perkara. Tulis kat situ 1.1. Apa dia? Pengertian sejarah. Itu yang kita nak buat hari ini. Pengertian sejarah. Tentangan dia. Nanti bila saya kutip buku, saya akan ambil. Saya akan tantangan. Baik. Sekarang kertas yang pertama jangan. Ini untuk indeks Sekarang kertas yang kedua. Baik. Apa nak tulis kat sini? Tulis tarikh. 25 hari bulan 1 tarikh. Mesti tulis. Baik. Ruangan atas tulis kat situ bab 1 mengenali sejarah. Bawah dia subtopik 1.1 pengertian sejarah. Pengertian sejarah. Baik, apa erti sejarah ni? Apa erti dia? Kita tahu sejarah ni adalah benda-benda yang telah berlaku pada masa silam. Okey, apa yang telah berlaku dahulu. Itu kita tahu. Tapi pengertian sejarah, maksud sejarah sebenar-benarnya kalau keluar dalam peperiksaan, apa nak tulis? Okey? Baik. Apakah sejarah? Okey, dia ada 3. Okey, dia boleh dibahagikan kepada 3. Yang pertama, dalam bahasa Melayu. Sejarah ni apa dalam bahasa Melayu? Awak boleh lihat kepada buku teks, rujuk kepada buku teks muka surat 4. Muka surat ke-4. Baik, dalam bahasa Melayu, sejarah ni dipanggil apa? Dalam bahasa Melayu, sejarah sebenarnya berasal daripada perkataan Arab. Apa perkataannya? Syajaratun. Syajaratun. Syajaratun tu apa? Syajaratun tu pokok. Apa kaitan pokok dengan sejarah? Baik, kalau awak tengok pokok ada ranting-ranting. Betul? Ada ranting-ranting. Itulah dia, kita nampak perkaitannya. Jadi, sejarah ni sebenarnya dalam bahasa Melayu, dia adalah tentang keturunan, asal-usul, riwayat. Itulah dia sejarah. Jadi, kita nampaklah macam pokok lah, ada ranting. Pecah. Itulah dia sejarah. Macam saya, sejarah saya.
Kalau orang tanya saya, apa sejarah saya? Apa yang saya boleh cerita? Sejarah saya, ranting-ranting tentang hidup saya. Nama ayah saya Muhammad Hassan. Nama ibu saya Salabiah. Ya. Kemudian dapat anak saya Suhaliza. Ada pula ranting-ranting sambungannya. Siapa? Ada adik-beradik. Adik-beradik saya ada berapa? 7 orang ya. Ramai. 7. 2 lelaki, 5 perempuan. Kemudian boleh pecah lagi ranting di bawah tu. Suhaliza sudah berkahwin dengan suaminya nama Muhtar. Okey, ada pecah lagi ranting kat bawah. Maaf ya. Ada pecahan 5 anak saya di bawah ada ranting-ranting. Itu nampak kaitan sejarah dengan perkataan bahasa Arabnya iaitu syajaratun pokok. Itulah dia. Ya, ada asal usul keturunan kat situ ya, ada pecahan salah silah saya di situ ya. Baik. Itu yang pertama dalam segi bahasa Melayu. Baik. Sekarang dari segi yang kedua, kamus dewan. Apa kamus dewan kata? Awak tengok dekat buku surat 4 buku teks, sama juga. Dalam kamus dewan dia kata sejarah ini ialah asal usul keturunan ataupun salah silah. Ya, salah silah. Okey. Jadi sama juga dia cerita, ini adalah peristiwa-peristiwa yang lampau yang telah berlaku. Baik. Dalam bahasa Inggeris pula, apakah sejarah dari segi bahasa Inggeris? Dalam bahasa Inggeris, semua orang tahu. Sejarah dipanggil sebagai history. Baik, history itu berasal daripada perkataan mana sebenarnya? History itu sebenarnya berasal dari perkataan Yunani, bahasa Yunani. Baik, kalau awak tengok buku teks, bahasa Yunani, sebenarnya sejarah ataupun history itu berasal dari perkataan historia. Okey, historia tu apa? Awak tengok kat situ. Historia bermaksud penyelidikan. Okey, penyelidikan. Jadi perlu lakukan penyelidikan untuk tahu sejarah. Okey, bila kita selidik baru tahu. Macam saya selidik asal usul saya. Saya tak selidik sejarah hidup saya. Saya tanya kepada mak ayah saya, "Mak, ayah, nama datuk apa?" Jadi mak saya ceritalah nama datuk saya, mana ayah kepada ibu saya namanya Abdul Syukur. Nenek saya namanya adalah Putih. Belah ayah saya pula. Saya buat penyelidikan juga. Saya buat. Ayah saya, nama ayahnya Abdul Hamid. Nama ibunya pula Asiah. Okey, zaman dulu ada orang ada 2 nama Asiah ataupun Esah. Begitu. Itu namanya penyelidikan. Baik. Jadi bila awak buat nota nanti untuk 1.1 pengertian sejarah, saya nak awak buat macam ni. Buat macam ni. Apakah sejarah? Buat di tengah-tengah. Dalam BM apa? Tengok dalam buku teks. Dalam dari segi kamus dewan apa? Dalam buku teks. Dalam BI apa? Dalam buku teks juga. Buat ini. Okey? Berapa banyak nak buat? Separuh sahaja. Separuh yang kedua kita akan sambung untuk subtopik 1.2 namanya pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Itu muka surat 5.